على سيدنا مولانا بدر التمام وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى قيام الساعة وساعة القيام. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى له صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Jemaah rahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, kita menyambung lagi tentang hadis ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberikan kelapangan pada kita dan ruang untuk kita menghayati beberapa pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis-hadis yang tersebut. Di malam ni kita mula pada hadis yang ke-9. Masih lagi di bawah tajuk kelebihan kasih kerana Allah. Seseorang mengasihi seorang lain semata-mata kerana Allah. Di bawah tajuk itulah ya. Sebelumnya kita teruskan ya. Di setakat ini kita masih lagi berjaya lah ya, menghadapi ujian Allah Ta'ala kepada kita ya. Di hari kemarin itu, 2 hari lepas, penguasa ada bertemu dengan saya dan dia melihat. Jadi itulah ya, ada sikit-sikit lah yang diberikan pandangan bagaimana yang disebut pada pagi tadi, pagi semalam ke pagi tadi. Itu dah. Jadi mudah-mudahan sama-sama lah kita melaksanakan SOP tersebut. Jangan kita ambil mudah. Dalam suasana sekarang ini bagai-bagai perkara terpaksa diubah. Itu pada umumnya kata yang berkenaan norma-norma barunya. Jadi dalam kita menjalankan ibadah majlis ilmu di masjid ini pun ada norma-norma barunya. Jadi kita berjarak dari segi mendirikan saf semayang. Jadi perlu bawa alas semayang. Dah sebutkan yang sesuai untuk kita berdiri atas jadah tu dan juga sujud duduk atas jadah. Itu ya, lain. Kerana dalam kita menghadapi suasana yang macam ini, teringat saya apa yang para fuqaha ulama-ulama menyebutkan, khususnya berasaskan kepada usul fiqh, asas-asas hukum dalam Islam ya. Jadi antaranya ialah kita mengambil iktibar. Kaedahnya ada mengatakan di sana iktibar makana wa ma yakun. Itu dia punya kaedah ni. Makana wa ma yakun. Jadi kita mengambil perhatian benda yang dah sudah, benda yang dah sudah dan benda yang mendatang. Mendatang. Benda yang dah sudah, macam kita menghadapi COVID-19 ni, pandemik ni, wabak ni, itulah kalau kita tengok orang yang meninggal. Saya dah 2 orang dah tengok meninggal. Memanglah rasa sedih sangat. Keluarga tak dapat tengok, nak buka muka pun tak boleh bila dah dikapankan dan tak dimandikan dan ditayamumkan tu pun di luar air, luar badan. Luar, bukan di badan tayamum. Itulah yang menguruskan semua orang-orang yang telah ditentukan. Sampailah menurunkan ke liang lahat. Keluarga tak boleh tengok dekat lubang yang diturunkan tu. Hanya 50 meter dia mematikan petugas-petugas yang berjalan. Ini amat sedih. Jadi kalau yang sudah kan kita mengambil kesempatan menyiramkan, menjeruskan air yang 9 kepada keluarga yang terdekat, ibu kita, suami kita, isteri kita, anak kita, anak pada ayah,
anak pada ibu. Itu dia, sama-sama itu mengambil kesempatan khidmat terakhir menyiramkan air 9 tu pada jenazah keluarga. Ni tak boleh. Tak boleh. Jadi itulah, itu yang dah sudah. Yang akan datang, jadi berdasarkan daripada itulah ma yakun. Jadi kita terpaksa menggunakan peraturan ini, SOP ini yang lagi akan datang. Bahkan juga dalam beberapa hari kebelakangan ini meningkat, turun meningkat, turun kepada 900, 800, meningkat 1000 lebih. Hari ini 1000 lebih, sembuhnya 900 lebih. Jadi itulah ya, ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga kaedah yang dikatakan oleh para ulama, akhafud dararain, ya. Kita mengambil mana yang agak ringan sikit daripada dua-dua perkara yang mudarat yang kita hadapi. Ya. Apa dia perkara yang kita hadapi? Iaitu supaya kita tidak dijangkiti dan kita tidak menjangkitkan orang lain, ya, orang lain, ya. Kita tidak menjangkiti orang lain dan orang tak menjangkiti kita. Benda tu adalah merupakan benda yang kita takut juga, mudarat juga. Jadi itu yang paling ringan. Jadi terpaksa kita buat, ya, bila semayang berjarak, ya. Dan saya bertanggungjawab juga dalam hal ini mengingatkan jamaah, bila nak mendirikan semayang tu mana yang tak pakai pelitup muka dan hidung, tak bawa sejadah, penjarakan tak, saya tegur. Saya tegur, ya. Jadi mudah-mudahan kerjasama tu baik. Tapi tu je yang dagil lah. Tak mahu dah buat tak tahu je, ya. Saya pun tak boleh buat apa-apa. Nak tarik pula tangan lemparkan dia ke bawah, tak boleh pula dah. Malam semain seorang tak mahu dah, ya. Jadi itulah, ya, akhafud dararain, ya. Jadi inilah kaedah-kaedah yang harus kita pertimbangkan dan kita menghadapi norma-norma baru. Dulu tak pernah kita semayang macam ni, ya. Tak pernah. Ada orang minat saya, apa pula tu? Jemaah kita seorang situ je, tak masuk saf. Jadi saya ada cara saya sendiri, ya. Pertama sekali saya memerhatikan, ya, sampai dia naik apa namanya tu, angkat takbir. Kalau sebelum tu saya tengok ada SOP yang tak dipatuhi, saya tegur dia. Inilah tuan, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat sama-sama dalam hal ini. Baik, kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-9 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabbu ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Rawahu Abu Daud, ya. Ini hadis ni riwayat oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, ya. Daripada Abi Karimah, Al-Miqdad bin Ma'di Karibah, radhiyallahu anhu, dia petik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abi Karimah, ya, Nabi bersebut macam itu, ya, qala idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Apabila seseorang itu mengasihi, berbaik-baik, bermahabbah antara diri dia dengan orang itu tadi, ya, falyukhbirhu, ada baiknya hendaklah dia nyatakan, ya, yang dia kasih, yang dia mesra, yang dia begitu begitu fahamlah tentang kedudukan dia, ya, cakapkan pada dia, ya, cakapkan fal yukhbirhu annahu yuhibbu, ya. Jadi yang dia mengasihi dia tu cakap betul-betul, ya. Tinggal lagi apa komen dia, apa tu terpulang, ya, kepada orang itu, ya. Jadi tujuannya ialah bahawa dia tahu yang dia dengan dia ni tadi, orang yang bercakap dengan yang menjadi sasaran kata-kata dia tu tadi, mengetahui bahawa hubung itu begitu akrab, begitu dekat, ya. Itu dia. Kemesraan itu, ya, begitu kuat silaturahim dia.
Inilah yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakapnya. Itu dia. Jadi sebab itulah Islam menggalakkan seseorang tu berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Lillahi ta'ala, ya. Kerana Allah, bukan kerana yang lain. Ya, bagaimana yang telah disebut sekali dua, kadang-kadang kita ada agenda yang tertentu, ya, matlamat yang tertentu, berbuat baik dengan dia ni, ya, dengan dia ni. Macam-macam lah dalam keadaan ni kita lalui, ya. Mohonkan bantuan dia, begini-begini, ya, mohon pertolongan dia untuk direkomendkan bagi satu-satu jawatan. Boleh, tapi jangan sampai kepada peringkat benda-benda yang tak diharuskan, yang tak dibenarkan, yang diharamkan oleh Islam, sehingga berlaku rasuah dan sebagainya. Dalam hal-hal tadi itu bermula daripada berbaik-baik, tapi akhirnya jadi yang macam itu. Jadi kasih sayang tu tadi antara dia dengan orang ni tadi dah tidak lagi menjadi matlamat dan juga menjadi perkara yang yang dilarang oleh syariat. Itu contohlah kalau sekiranya ada agenda yang tertentu. Minta tolong boleh, ya. Itu dia. Saya dulu ada 18 tahun menjadi lembaga temuduga pelatih maktab, ya. Saya tak tahulah anda Syafi'i ini masuk semua tak tahu nak temuduga masa dulu, ya, dulu. Jadi tu dia akhirnya ada yang bertelefon, ada nak jumpa. Saya kata tak payahlah. Dia dah dapat dah makna Tuan Haji. Terima kasih banyak. Tapi nak jumpa jugalah. Apa nak jumpa tu? Adalah. Jadi saya tak betul layan sangat, ya. Layan sangat. Ya, beribu-ribu yang ditemuduga, ya. Ya, temuduga. Jadi akhirnya kadang-kadang exco telefon, ya, Tuan Haji, ini calon-calon ni, kalau boleh lah sikit ya, push up kanlah dia. Kalau boleh kita tengok, ya, tengok dia punya sijil kelayakan, ya, dokumen-dokumen yang dia bawa dan juga watak dan karakter dia, ya. Itu dia. Ya, kadang dia masa tu tak boleh rambut panjang, ya. Panjang benar lah kalau sampai ke bahu, ya. Di masa temuduga tu saya katakan cuba tulis potong kata-kata hikmah ataupun pantun dan sebagainya, kata-kata pujangga sebagai bagi dia mark up, tulis di whiteboard dah lah. Ada memang ada disediakan whiteboard. Nak tengok rambutnya panjang mana. Ya, panjang. Jadi akhirnya bila dia dah duduk balik, sebelum dia sesi temuduga tu ditamatkan, saya panggil betul-betul. Awak punya prestasi baik, akademik awak baik, tetapi dari segi kekemasan diri ni tak begitu. Jadi kalau rambut panjang macam tu, dia tengok dia murid besok macam mana. Jadi awak kena buat pengakuan, ya. Gunting ataupun pendekkan sikit atau betulkan sikit rambut. Ya, dia mengaku, ya. Jadi agak saya dia anu lah. Begitu sekali lah. Ya, nak tengok rambut panjang, suruh dia menulis di whiteboard tu membelakangkan saya. Memang panjang, ya. Jadi pakat dengan seorang lagi kena macam mana. Dia punya akademik baik sangat lah, katakan. Jangan kita ini akses kita ni untuk pendidik nanti. Dia bercakap pun okey. Tapi itulah kekemasan diri itu. Itu boleh baiki, kita samalah pendapat dengan saya. Macam tu. Jadi tu, jadi kita sayangkan dia, kasihkan dia apa semua sekali, nasihatkan. Itu di antaranya, ya. Jadi semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian naklah orang yang mengasihi seseorang memberitahu orang tersebut, orang yang dikasihi tadi, bahawa ia mengasihi kerana Allah. Hubungan itu mesra, semata-mata itu, ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-10. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka la uhibbuka
la uhibbuka summa usika ya Muaz la tad'anna fi dubri salah fi dubri kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika atau kama qal hadis sahih. Ini hadisnya. Hadis ini riwayat daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal seorang sahabat besar ya, dan dia pernah dilantik menjadi wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Yaman. Ya. Governor dia ya, governor. Itu dia, yang di Yaman. Dan dia tidak meninggal di Madinah, dia meninggal di Turki. Ya, meninggal di Turki. Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, apa kata Muaz? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan dia. Memegang tangan dia, tangan Muaz ni. Dia kata dia pegang tangan. Rasulullah dengan tangannya. Akhadha biyadihi, dia menggunakan tangan dia, pegang dia ya. Akhadha biyadihi wa qala, dan terus bersabda, terus berkata, ya Muaz, wahai Muaz, wallahi inni ahabbuka ya, la uhabbika habbuka, kekolah saya baca bukan, demi Allah sesungguhnya aku kasihkan kau. Jadi jelas Rasulullah katakan pada Muaz bin Jabal ni ya, summa usika ya Muaz ya, summa usika, kemudian aku wasiat pada engkau wahai Muaz, berpesan pada engkau wahai Muaz, la tad'anna fi dubri kulli salatin, jangan sekali-kali engkau tinggalkan pada setiap kali di akhir sembahyang. Di akhir sembahyang kamu lah maksud dia. Taqul, engkau katakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Hai Tuhanku ya, hai Tuhanku ya Allah ya, a'inni, tolonglah saya, ala zikrika, untuk mengingati engkau ya Allah, wa syukrika, dan mensyukuri segala nikmat engkau ya Allah, wa husni ibadatika, dan tolonglah aku untuk memperbaiki ibadat aku, ibadat aku yang persembahkan kepada engkau ya Allah, kerana ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Muaz pesan kepada Muaz bin Jabal. Rasulullah berpesan pada Muaz bin Jabal, itulah dia. Jadi tanda benda ni penting ya, dan boleh menjadi satu amalan pada kita ya. Walaupun tak wajib, tapi ini maknanya begitu digalakkan ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan, bukan saja bercakap. Kalau bercakap depan-depan gitu, iyalah betul juga, okey ya, okey, tapi pegang pula tangan lagi. Pegang tangan mentakkidkan, mengukuhkan komunikasi dia dengan Muaz bin Jabal. Itu menunjukkan bahawa perkara ni adalah begitu digalakkan, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berpesan pada masa dia pegang tangan tadi, jangan engkau tinggalkan ya. Jangan engkau tinggalkan pada setiap kali engkau mengakhiri sembahyang engkau. Apa dia? Ini kata-kata dia ya. Allahumma inni, hai Tuhanku, tolonglah aku ya, untuk mengingatkan engkau. Kadang-kadang kita ni lupa ya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila terlalu sibuk. Kalau sibuk yang penuh dengan tekan ni, kita selalu juga mengucap Allah Ta'ala, yang mengingat Allah Ta'ala. Allah ya Allah, apalah macam ni ya. Itu sekumpulan, kita ingat. Tapi kalau sibuk dengan nikmat, sibuk dengan apa namanya tu rezeki, sibuk dengan segala-gala yang di luar yang dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang kita lupa. Kita lupa nak mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dah ingat kepada Allah Ta'ala itulah kita bersyukur. Wa syukrika, bersyukur pada. Lebih-lebih lagi kesan daripada limpahan rahmat, nikmat, kesihatan, apa macam semua-semua sekali banyak dengan kita ni. Banyak ni boleh lagi buka mata, boleh lagi bercakap, boleh lagi pandu kereta.
Walaupun malam kalau hujan kena berhenti. Jalan tak jelas sangat, kena berhenti. Rasa-rasa tak nak pergi dah, tapi kata datanglah Datuk, apa pula lagi nak datang ke masjid ni. Musim-musim hujan pergi juga, ya, bawa penaman, ya, sambung. Tu dia. Kadang-kadang anak telefon, ayah patut dah balik ya, apa dah tak sampai, hujan. Ayah berhenti, tu saya bimbang. Ayah berada dalam kereta, ayah berhenti. Gitu dia. Tu ingat pada Allah Taala masa itu, ya. Tu dia. Sebab tu kalau ujian macam ni kan, ya, kita Fatihah sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah sudah tu kita baca 3 kali. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. 3 perkataan. Ingat dah tu. Ya Allah ya Tuhanku, sayyiban. Sayyiban ini maknanya nipiskan. Ya, nipiskan ataupun apa namanya terlemahkan hujan yang sedang turun sekarang ni. Ya, jalan tak nampaknya. Ya, nak sampai ke rumah cepat kalau boleh. Ya, kita doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi nipiskan ataupun nak nipiskan tu, dan juga tolakkan sikit daripada kawasan yang saya sedang terkurung dalam hujan ni, ataupun kita terkurung tadi, ke persekitaran. Persekitaran. Itu dia. Jadi mudah-mudahan Allah Taala izinkan nafi'an. Jadi dengan cara macam tu, hujan yang turun tu memberi manfaat pada kita. Taklah macam royak orang Terengganu. Dia kata, hari mari cepat sangat ni, ya. Pukul 7 mari dah, pukul 9 dah habis dah rumah. Rumah mana tengok. Itulah ayat Allah Taala nak uji cara macam itu. Dan kalau boleh juga masa kita nak keluar menjalankan tugas, kewajipan, amanah, nak pergi mana-mana tadi, tengok pokok hujan. Tahu pokok hujan kan? Pokok hujan tu kita pun berdoa kepada Allah Taala, ya. Allahumma hawalaina wa ma alaina. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akam wa zirab wa butun awdiyah wa manatil asjar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, apa maksudnya? Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah hujan ni. Turunkan makna keliling yang kami sedang berada. Keliling berada, ya. Itu dia. Itu dia, ya. Wa ma alaina, jangan atas kami. Itu sebab sekali saya tak tahu, isteri cakap guru-guru bangsa asing ni, India dan China, ustazah, macam mana bikin ini macam suami bikin macam mana? Tak jangan orang rumah. Dia kasi sedang buat apa? Air sokan. Belah temiang, belah apa, menjawab hujan, kata orang rumah. Alhamdulillah Allah Taala izinkan permohonan saya dan juga bagi pihak keluarga Tiga-Sil. Tak hujan tempat sampai habis sukan. Keliling hujan. Allahumma walan wala alana. Kalau begitu elok diturunkan alal akam nuha, tempat tadah-tadah hujan. Di sungai teripnya, hutan sana dan sebagainya, alal akam. Wal zirab, wadi-wadi. Apa namanya tu? Tali-tali air, ya. Al zirab, Allah nak al zirab wa butul awdiyah, dan juga takung-takungan air. Wa manabitil asjar, dan juga tempat-tempat tanam-tanaman yang sedang tumbuh, yang sedang membesar. Ini memerlukan hujan. Kita mohon kepada Allah Taala. Jadi hasil daripada ingat kepada Allah Taala cara yang macam itu tadi, dan kita syukur kepada Allah Taala atas pertolongannya. Itu dikatakan ala zikrika. Ala zikrika, ya. Sebab tu kalau kita baca elok-elok, ya. Allahumma inni ala zikrika, bukan zukrika. Kadang-kadang ada pula dibacanya zukrika. Macam mana dah, ya. Zukrika tu pun tak tahu apa makna dia. Tapi betul pula sekali-sekali. Allahumma inna ala zikrika, elok dah dibaca, alhamdulillah. Lepas tu balik, ya.
tahulah ya. La zikrika wa syukrika, dan juga untuk mensyukuri kepadamu ya Allah segala nikmat-nikmat yang kau lah kurniakan ya. Wa husni ibadatika, dan juga untuk memperelokkan lagi, penambah baikkan lagi ibadat-ibadat aku kepada engkau ya Allah ya. Barangkali kalau dari segi ibadat terasnya kita semayang ya, semua orang tahu dah rukun-rukun, tak jadi masalah. Jadi masalah ya, tahu rukun, tahu sunat-sunat abaat, dan juga tahu sunat-sunat hay'ah. Itu dia ya, melengkapi. Ya, kadang-kadang hay'ah tu pun agak sama-sama. Tapi abaat tu dah betul, elok tu. Dia selain pada rukun tu dah betul, elok. Alhamdulillah. Ya. Tapi dari segi masnunatis salah, dari segi mengamalkan sunat-sunat semayang tu kadang terlalu banyak. Kalau kita buka dalam Matla'il Badrin muka surat 24, Matla'il Badrin ya, kitab lama tu, kitab kuning orang panggil. Ya, muka surat 24 tu ada menyebutkan masnunatis salah sebanyak 23 sunat-sunat semayang tu. Sunat-sunat semayang yang patut dilakukan bersama dengan rukun dia, bersama dengan sunat abad dia dan sunat hay'ah dia. Ada 23. Dia tak boleh nak sebut semua-semua ya. Macam kita takbir. Ya, dikatakan sebagai sunat semayang tu, jari kita ni, tapak tangan ni, bayar atau kaf ni menghadap kiblat. Tinggal ingin segitu tak apalah, tapi makna menghadap sana. Masa kita takbir tu Allahu Akbar, maknanya bukan macam ni. Ataupun apa macam mana gaya ataupun Allahu Akbar ke bawah pula dia menghadap kiblat. Adapkan putih bayar tu perut jari ni ya, hadapkan itu. Itu dia. Lepas tu letakkanlah tangan kiri di bawah tangan kanan. Di seelok-eloknya apa namanya, setengah saja tinggalkan di atas bahagian pusat kita, setengah jari, setengah tapak tangan pinggang. Yang lain tu merepkan sikit ke kiri macam ni begini ya. Begini ya. Sebab dia kata itu untuk membantu hati kita, membantu naluri kita supaya dia tidak apa namanya tu membuat benda yang lain daripada semayang. Hati kita tu. Jadi itu kita pegangkan dia, kita temankan dia macam tu. Kerana dalam ni la yuqallibul qulub, la yuqallibul qalbi illa taqallubih. Tak dikatakan hati tadi, melainkan selalu benar dia berdolak-dalik. Macam-macam yang diingatkan masa semayang tu. Dia lakkan tu, letak sini. Tapi tak adalah atas sangat. Ada pula gini. Tu tak kena. Sebab jantung tu senyap. Sikitnya atas, selari jugalah dengan pusat kita ujung tu. Jadi macam ni cukup lah. Tu letak macam tu ya. Tu dia. Lepas tu takbir, dah baca Fatihah tu rukun apa semua sekali. Kita nak apa namanya tu, nak rokok, ada sunat dia, baca ni apa semua sekali. Takbir intiqalat nama dia ya. Takbir intiqalat dalam semayang yang diangkat takbir bukan semata-mata sebutan, ialah apabila kita menyelesaikan rakaat yang kedua selepas tasyahud awal, tahiyat awal kita naik Allahu Akbar. Angkat. Jadi yang lain-lain kan masa naik tu tak angkat lagi, tapi sebut ya Allahu Akbar. Nak pergi rokok, nak duduk sujud, nak duduk antara dua sujud sebagainya, sebut. Itu dikatakan takbir intiqalat. Takbir intiqalat yang disertakan dengan pergerakan tangan kita ialah di akhir rakaat yang di permulaan rakaat yang ketiga. Ya, yang ketiga dalam semayang ya. Itu dia. Itu di antara husni ibadat. Kerana kita memperbaiki, memperendahkan apa namanya tu, ibadah-ibadah kita kerana Allah Ta'ala ni, itulah yang terbaik ya, yang terbaik. Macam kita sujud, luruskan tangan kita
tapak jari, tapak tangan memegang kepala lutut, melainkan orang yang agak luar biasa dia punya bentuk badan dia, mungkin panjang lengan dia apa semua sekali, tu dia bengkok ya. Kalau tidak dia luruskan. Itu di antara masnunatus salahnya. Banyak perkaranya tu kalau nak sebutkan ya. Itu dia. Jadi kita rokok tu kalau boleh lah, kalau masih lagi mampu buat ya, bila rokok tu macam L terbalik. Maknanya tengkuk kita belakang kepala sama macam belakang kita. Terus. Lepas tu bahagian punggung kita ke bawah. Jadi tak adalah macam tu. Tapi kalau dah tak mampu lagi kerana sembahyang kursi apa semua sekali, itu lakukanlah sebagaimana yang boleh ya. Itu di antaranya lah. Ini yang dia itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya. Doa ni ya. Kalau boleh jangan tinggalkan ya. Kalau boleh. Mudah itu nak hafal ya. Baik, diterjemahkan di sana ya. Wahai Muaz, demi Allah aku amat mengasihi engkau. Ini maknanya tindakan Rasulullah ni tadi berbuat macam itu, saya dia pegang tangan Muaz tadi dan dia katakan dengan pesan-pesan macam ini, maknanya itu pengisian ya, pengisian daripada kasih sayang Rasulullah kepada Muaz pada Muaz ni ya. Begitu sekali ya. Memang dah sebut la uhibbuka ya, nak kasih pada engkau. Lepas tu dia wasiatkan ya, pesan macam tu tadi. Dan setiap kali selepas sembahyang dia jangan meninggalkan pada setiap kali lepas sembahyang dengan membaca Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang bermaksud ya Allah tolonglah aku supaya sentiasa mengingati engkau ya Allah, dan mensyukuri nikmat engkau ya, serta memperbaiki ibadah kepada engkau. Nikmat Allah Ta'ala ni tak habis-habis. Dalam satu hari itu berapa banyak nikmat Allah Ta'ala yang kita pergunakan. Berpuluh-puluh, beratus-ratus barangkali ya. Itu dia. Jadi itu yang kita nak syukur dan yang poin telah sebutkan tadi ya. Itu dia. Islam menggalakkan umatnya supaya berkasih sayang di antara satu dengan yang lain semata-mata kerana Allah. Macam tadi, hendaklah orang yang mengasihi seseorang itu memberitahu, fal yukhbir tadi ya, memberitahu orang tersebut bahawa ia mengasihinya kerana Allah semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya mengamalkan doa pada tiap-tiap kali selepas sembahyang fardu dengan membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Kalau kerja menjadi imam ya, jadi bawalah jemaah kita sama. Kita sebagai juru cakap jemaah kita tukarkan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna dia tukarkan pada ini kepada inna. Itu je. Jangan kita seorang kita jadi imam, jadi amanahkan oleh jemaah, ketua ialah sembahyang, jadi dia nak menumpanglah sama dia. Jadi bawalah dia sama. Kalau ini imam seorang je lah. Itulah maksud dia ya. Betulkanlah tu ya. Kemudian hadis yang ke-11, An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun faqala ya Rasulullah inni la uhibbu hadha faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'lamtahu qala la qala alimhu falahiqahu faqala inni uhibbuka fillahi wa qala ahabbuka allazi ahbabtani ilahu. Ini masih berkenaan dengan itu juga, tapi ada sikit kelainan. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu anna rajulan kana inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang bersama dengan Nabi pada masa itu.
Ya. Nabi duduk, orang tu pun duduk bersama dengan Nabi. Kalau Nabi berdiri tak sebut berdiri kau duduk, tapi biasa cara ni duduklah ni. Anna rajulan kana inda Nabi sallallahu, adalah dia sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dua orang, Nabi seorang, dia orang ni seorang. Famar rajulun, maka lalu depan mereka berdua satu orang. Faqala ya Rasulullah, lelaki yang bersama dengan Rasulullah tadi kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la uhibbuk hadza. Ya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lam tahu. Jadi orang yang duduk tadi, ya Muhammad, ya Rasulullah, saya memang kasih benar dengan dia ni. Suka dengan dia ni. Ada tak kau bagi tahu? Kata Rasulullah, kan soalan tadi fal yukhbir, dalam hadis yang mula-mula kita sebut malam tadi, fal yukhbir. Jadi Rasulullah menekankan a'lam tahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lam tahu, beritahu dia yang engkau begitu merasakan kebaikan. Makna dia kenal lah, walaupun dia tak sebut. Dia sebetulnya orang tu lalu depan, orang yang lalu ni pun tak adalah nak tegur apa semua. Kalau ni pun bagi salam je lah, tapi tak adalah nak berhenti, kerana mungkin Nabi dengan orang tu ada benda-benda yang diperbincangkan. Tak ganggulah, begitulah maksud dia. Jadi bila orang tu kata, ni yang lalu ni memang saya benarlah dengan dia, okey, baik orangnya apa semua sekali. Ada tak kau beritahu dengan dia yang kau berasa macam itu? Alam tahu. Qala la, kata orang tu, kata lelaki yang sama dengan nama, tak pernah beritahu pun. Qala alimhu, kata Rasulullah, beritahu dia. Alimhu. Falahiqahu, maka dia menghubungi, ya. Qala inni uhibbuka fillahi wa qala ahubbuka allazi ahbabtani lahu. Ya. Jadi dia kata pada orang tadi, sesungguhnya aku amat mengasihi engkau kerana Allah. Lelaki itu pun menjawab, semoga Allah kasihkan engkau kerana engkau kasihkan aku kerananya. Jadi di sini kita fahamkan baik-baik, inni ahabbuka fillah. Ini kata-kata orang yang duduk sama dengan Nabi tadi. Sesungguhnya aku kasihkan engkau. Maknanya lelaki itu lalu adalah dia berhenti, ataupun mungkin dia beritahu berhenti sekejap. Berhenti sekejap. Kerana kalau ikut uslub susun ini nampaknya macam itu. Dia bukan lalu begitu ya. Mungkin tadi dah lalu agak jauh sikit, panggil balik. Ya, Rasulullah bila orang kata saya kasih dia, panggil balik. Beritahu dia yang kau kasih dengan tadi, ya. Jadi falahiqahu, dia pun menghubungi bila orang tu dah dekat dengan dia. Lelaki ni menghubungi lelaki yang yang lalu depan tadi. Rasulullah memerhatikan apa lelaki itu mengatakan pada lelaki yang lalu ni, orang yang sama dengan Nabi ni, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku kasih pada engkau semata-mata kerana Allah. Faqala, jawab lelaki itu, ahabbuka allazi ahbabtani. Faqala ahabbuka allazi ahbabtani lahu. Semoga Allah, dia kata semoga Allah kasihkan engkau kerana engkau kasihkan aku kerana ni. Jadi lelaki itu mendoakan dia, engkau buat macam ni memang itulah yang sebaik. Jadi engkau mendoakan aku macam itu tadi, ya. Jadi kerana itu aku harap Allah Ta'ala akan mengasihi engkau berterusan. Ya. Jadi itu dia katakan. Jadi berterusan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan engkau kasihkan aku, kata lelaki tadi, kata lelaki yang lalu ni, dia memberikan ulasan lagi, semata-mata kerana Allah. Bukan sebab yang lain. Jadi jelas, ya. Itu dia. Nampak tu gambarannya. Wallahu a'lam. Islam menggalakkan umatnya supaya berkasih sayang antara satu dengan yang lain semata-mata kerana Allah. Itu yang tadi. Hendaklah orang yang mengasihi seorang itu memberitahu orang tersebut bahawa ia mengasihi kerana Allah. Jadi soal bagi tahu ni rupanya penting, ya. Itu dia.
seorang yang telah diberitahu tentang kasih seseorang terhadap dirinya kerana Allah, apa tindakan orang tu bila didengar yang dia kasih pada dia gini-gini, apa tindakan dia? Maka hendaklah ia menjawab dengan mengatakan bahawa ia juga mengasihi orang tersebut kerana Allah. Itu dikata tadi, ahabbukal ladzi ahbabtani lahu. Ini. Hendaklah orang yang mengasihi itu, ya, menjawab kerana Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian sikit, bunyi waktu isyak kita berhenti, ya. Bab alamat hubbillah ta'ala al-'abdu wal hissu 'ala at-takhalluqi biha was-sa'yu fi tahsiliha. Apa maksudnya bab yang baru ni? Ya, bab ini menunjukkan tanda-tanda kasihnya Allah Taala kepada hamba-Nya dan galakkan supaya berakhlak sedemikian. Maknanya kasihkan seorang kerana Allah pada mana-mana pihak tu eloklah diperluaskan, diperluaskan. Tu wal hissu 'ala takhalluq, menjadikan satu akhlak kita, perangai kita, perangai baik kita, ya. Jadikan tu dia. Serta berusaha untuk mencapai. Bila dah dikatakan itu perkara baik dan kita jadikan sebagai amalan pada diri kita, apa cara-cara untuk mencapainya? Ini sebutkan dalam ni, ya. Itu dia. Allah bersifat pengasih lagi penyayang kepada hamba-Nya, ataupun selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Yang menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Jadi orang yang sifat Allah Subhanahu wa taala kasih penyayang pada hamba tadi. Jadi hamba ni seharusnya lah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih lagi perintah wajib, jangan diabaikan, ya, perintah wajib. Dan perintah-perintah yang lain kalau boleh. Dan juga menjauhkan segala larangan. Segala larangan. Oleh yang demikian, umat Islam digalakkan supaya melakukan perkara-perkara yang diridai Allah. Ya, kita buat baik, perkara yang Allah Taala suka, Allah Taala gemar kepada perbuatan kita, amalan kita itu tadi, maknanya Allah Taala redha. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, aku mohon pada Engkau untuk mendapatkan keredaan, ya, keredaan masuk ke syurga, dan juga berlindung supaya tidak ke dalam neraka, na'udzubillah. Yang diridai Allah Ta'ala untuk memperoleh kasih sayang. Jadi bila kita buat apa benda-benda yang diridai oleh Allah Ta'ala, wujudlah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba itu tadi, ya, kepada hamba tadi, yang akhirnya hamba ni akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sekian saja untuk malam ini. Insya-Allah kita sambung masa yang lain, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik fi Allahumma barikna fi barikna Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.